Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan bab 7 sukatan serakan data terkumpul, subtopik 7.1 serakan. Standard pembelajaran membanding dan mentafsir serakan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Jadi objektif video kita pada hari ini adalah untuk membanding dan mentafsir serakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Bagaimanakah membanding dan mentafsir serakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan? Jadi apabila kita menghuraikan suatu data terkumpul adalah penting untuk kita mengenali bentuk taburan data. Jadi bentuk taburan data, jadi poligon kekerapan dan histogram adalah salah satu cara untuk kita mengenal pasti bentuk taburan data. Yang pertama, bentuk taburan histogram atau poligon kekerapan yang berbentuk simetri. Bentuk simetri di sini membawa maksud kiri dan kanan hampir sama. Jadi kat sini ada contoh yang pertama adalah bentuk loceng, masih lagi bentuk simetri. Dan untuk yang contoh kedua adalah histogram yang agak seragam. Okey, dia masih lagi dikategorikan histogram simetri kerana kiri dan kanan hampir sama. Seterusnya kita ada histogram pencong. Jadi yang pertama di sini berwarna hijau adalah pencong ke kanan kerana di sebelah kanannya agak pencong ya. Dan gambar yang berwarna ungu di sini menunjukkan histogram yang pencong ke kiri. Sekarang kita akan lihat contoh soalan, contoh 5 di dalam buku teks muka surat 199. Raja di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Jadi yang pertama 100 meter gaya kuat lentang, yang kedua adalah acara 100 meter gaya bebas. Soalan A, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. B, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. Dan soalan C, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Jadi kita akan jawab soalan A terlebih dahulu, iaitu nyatakan bentuk taburan histogram. Jadi untuk dapatkan bentuk, kalau kita lihat di sini seperti mana kita bincangkan dalam nota sebentar tadi. Okey, jadi kita dapati untuk gaya kuat lentang bentuknya adalah bentuk loceng. Dan untuk 100 meter gaya bebas bentuknya adalah bentuk seragam. Jadi kita nyatakan jawapan di sini bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuat lentang ialah bentuk loceng, manakala bagi acara 100 meter gaya bebas ialah seragam. Sekarang kita lihat pula soalan B, iaitu acara manakah yang mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas. So kalau kita lihat di sini, serakan masa catatan yang lebih luas adalah gaya kuat lentang kerana di antara 69.5 hingga 104. Berbanding untuk catatan masa gaya bebas hanya lebih catatan masanya lebih kecil ya, iaitu di antara 69.5 saat hingga 89.5 saat. Jadi kita boleh tulis jawapan di sini, iaitu acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai serakan yang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar, iaitu 30 saat dalam tempoh 102 saat hingga 72 saat, iaitu kita ambil titik tengah bagi selang kelas terakhir ditolak dengan titik tengah selang kelas yang pertama. Okey, soalan C, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara yang manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Jadi di sini kita tengok dari segi prestasi terbaik, pastilah catatan masa yang lebih baik. Jadi bila kita perhatikan di sini, catatan masa bagi gaya bebas adalah lebih kecil berbanding catatan masa bagi 100 meter gaya kuat lentang. Jadi kita tulis jawapan acara 100 meter gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah lebih baik. Okey, bagi contoh 6 di dalam buku teks muka surat 205, poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut.
B. Bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Dan C. Pada pendapat anda, kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okey, bagi menjawab soalan A, iaitu bentuk taburan, apabila kita lihat di kawasan A, kita dapati grafnya adalah graf poligon kekerapannya adalah pencong, dan pencongnya adalah sebelah kanan ya. Kalau kita nampak ya, poligon kekerapan ini adalah pencong ke kanan. Dan graf bagi kawasan B pula yang berwarna biru adalah pencong ke kiri. Jadi kita boleh tulis jawapan bentuk taburan bagi harga jualan rumah di kawasan A ialah pencong ke kanan, manakala bagi kawasan B ialah pencong ke kiri. Seterusnya soalan B meminta kita untuk bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Okey, daripada kedua-dua graf kita dapati serakan harga jualan kedua-dua kawasan untuk harga rumah juga nampaknya lebih kurang sama. Cuma yang membezakan kawasan A adalah harga rumah yang lebih murah berbanding di kawasan B, tetapi cara serakan harga jualan itu adalah lebih kurang sama walaupun mempunyai bentuk yang berbeza ya. Satu pencong ke kanan, satu lagi adalah pencong ke kiri. Jadi kita boleh letak jawapan serakan harga jualan rumah di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Sebab apa kalau kita tengok dekat sini, untuk graf yang berwarna merah di kawasan A, ke majoriti membeli lingkungan harga 99,000 hingga 134,000, iaitu harga yang harga di antara yang paling ramai beli. Jadi begitu juga untuk di kawasan A. Kawasan A pula majoriti beli pada harga RM300,999.50 hingga RM344,999.50. Jadi kalau kita nampak walaupun bentuknya berbeza tetapi serakan harga jualan itu adalah lebih kurang sama. Jadi soalan C, pada pendapat anda kawasan yang manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Jadi soalan ni amat mudah sahaja. Kalau kita nampak dengan jelas dekat sini, kawasan harga rumah yang lebih mahal, majoriti beli rumah lebih mahal adalah di kawasan B berbanding beli rumah di kawasan A. Jadi biasanya harga rumah adalah mahal di kawasan bandar. Jadi kita boleh tulis jawapan di sini, kawasan A mewakili kawasan luar bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah rendah, manakala kawasan B mewakili kawasan bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah tinggi. Sekian untuk video kali ini. Diharapkan video ini dapat membantu semua yang menontonnya. Video seterusnya kita akan belajar bagaimana membina OGIF bagi suatu set data terkumpul. Untuk ini, sekian, terima kasih.